anbiya ila alihi wa sahbihi ajma'in. Apa tu? Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillah rabbil alamin. Perenggan yang kedua tu 276, perenggan kedua tu. Apa di sini dia bagi 4 contoh. 4 contoh manusia berganding dengan Nabi. Yang pertama dibawa orang kaya. Jadi alasan orang kaya kalau dia tidak melakukan amal ibadat pada Allah kerana dia kaya, maka tidak diterima oleh Allah. Dia kata kalau nak mengaku kaya, Nabi Sulaiman lebih kaya lagi. Nabi Sulaiman mempunyai segala-galanya. Dia kan pandai bahasa binatang, dia boleh guna angin, boleh guna jin, boleh guna manusia untuk menolong dia. Itu Nabi Sulaiman. Jadi orang kaya ni kata, aku tak boleh melakukan amal ibadat padamu kerana aku kaya, nak jaga harta lah aku. Maka Allah kata tak diterima alasan tu. Kalau nak bandingkan kamu dengan Nabi Sulaiman lebih kaya lagi, maka Nabi Sulaiman tetap melakukan amal ibadat pada Allah. Bahkan dia lebih taat. Dia kata hadza min fadli rabbi, kan, apa-apa pun dia dapat tu dia kata hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru an akfur. Faman syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun halim. Ini surah An-Naml ni. 378 muka surat ayat 40. Patu Rabbi auzi'ni tu kan. Tu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa aslih li fi zurriyyati. Bukan zurriyyati, dia aja. Sebab hal tu al-ahqaf zurriyyati tu. Dia ada 2 ayat Rabbi auzi'ni tu. Dalam surah An-Naml kalau ada zurriyyati. Tengok. Ayat 15. Nanti tengok 378. Ayat 19. 16. Kata sama po kita 378.
Zuriyatil aqab ni Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kalau boleh amalah doa ni. Doa apa? Persyukuran. Kita minta persyukuran kan kepada Allah. Ni dia berterima kasih ni pada Allah supaya masa dia melalui satu wadi tu, wadi An-Nam tu, wadi semut, bila lalu situ semut, salah satu semut tu kata semut-semut masuk ke tempat kamu sebab tidak kamu akan dipijak oleh Nabi Sulaiman sebab dia tak perasan. Tak perasan kamu. Masuklah udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junduhu wa hum la yash'urun. Sebab Nabi Sulaiman tak perasan kamu ada di sini. Jadi kamu masuklah tempat-tempat kamu tu. Lalu Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan. Artinya dia faham. Dia senyum, dia gelak, lepas tu dia kata Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Lepas tu dia ni atur ni baris-barisan binatang, jin, manusia, semua dia atur. Tu dia panggil apa? Dari atur-atur tu dia tengok ada seekor burung, tak ada. Takak pada ghair. Ma diala aral hudhud. Dia tak nampak hudhud. Mana hudhud ni? Pada burung dia tu kan kecil. Maka selia dia, perhatinya dia. Kata mana pergi burung ni? Kata dia kata kalaulah dia tak datang bawa satu sebab lah. Kenapa dia tak datang ni? Maka aku akan la'u'azzibahu 'adzaban syadida aw la'azbahannahu. Aku akan azab dia ataupun aku akan sembelih dia. Tapi selepas tu datang. Aulah yang ni bisultan ataupun dia bawa datang satu berita yang besar lah. Kemudian selepas tu Mama Kasar Qaida dan sekejap datanglah hud-hud dengan bawa binaba'il yakin, bawa satu berita yang dia yakin lah. Dia kata aku tadi aku nampak satu orang perempuan raja lah. Aku nampak raja tu duduk dalam satu arsyun azim, satu istana yang besar. Tapi dia ni aku nampak dia ni sembah yasjuduna lisyamsi min dunillah. Dia tu sembah matahari. Dia tak sembah Allah. Jadi apabila dia cakap gitu, artinya dia dah bawa alasan lah. Hud-hud tu bawa alasan lah. Tak jadilah Nabi Sulaiman nak sembelih dia, nak mu'azibuhu tu. Lepas pada tu, kalau kita lihat dalam surah ni ada dua bismillah. Bismillah mula-mula dengan bismillah kedua. Ayat 30 tu. Ni kita baca doa ni nak tidur. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Sampai situ. Baca 7 kali. Nak tidur, sebelum tidur baca 7 kali. 30, 31 tu lah ya? 30 dengan 31.
Itu cerita Nabi Sulaiman sikit lah. Lepas tu nak beritahu bahawa Nabi Sulaiman walaupun kaya, melaut lah kaya kan. Kaya sekaya-kayanya dia dapat semua. Kerajaan dapat, kenabian dapat dan dia dapat guna semua benda-benda yang ada di dunia. Termasuk angin. Angin boleh bawa dia dalam sebulan, bawa ke satu tempat. Macam kita kapal terbang lah. Dia boleh guna angin. Kemudian selepas tu dia hantar Nabi Sulaiman suruh burung tu bawa surat kepada Balqis tu. Nak mendakwah lah. Sama ada Balqis tu terima atau tidak, dia kata. Bawa begini. Jadi dia pun jatuhkan dalam istana tu depan puteri Balqis tu. Kemudian Balqis tengoklah surat tu seolah dia ada mengajak dia memeluk Islam. Maka Balqis tu bermesyuaratlah dengan pembesar-pembesar dia, bagaimana kita nak serang ke, nak lawan ke, ataupun kita berserah diri pada Nabi Sulaiman. Lepas tu fikir, mesyuarat tu, orang-orang dia kata, sebab dia tahu Nabi Sulaiman ni terlalu gagah besar kerajaan dia, kita tak ada daya upaya, kita berserah dirilah. Maksudnya masuk Islam. Dan selepas dia dia nak hantar hadiah pada Nabi Sulaiman, Balqis tu hantarlah hadiah pada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tak terima lah hanya hadiah dia tu. Yang Allah beri pada aku lebih besar daripada hadiah kamu. Tapi walaupun pun tak pernah diterimalah Balqis masuk Islam tu. Dan sebelum Balqis nak datang ke tempat dia, Nabi Sulaiman tanya siapa yang boleh bawa istana Balqis tu ke sini. Kalau kita lihat kenapa dia minta supaya bawa istana Balqis tu ke tempat Nabi Sulaiman. Macam mana? Kita rasa macam mana? Kekuasaan dia. Nabi Sulaiman tu nak tunjukkan bahawa dia ni berkuasa kan. Boleh dengan sekejap je boleh angkat. Ada mula-mula Ifrit kata aku boleh bawa. Aku boleh memindahkan singgasana tu. Pertama dia kata jadi masa Balqis berangkat ke tempat Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman kata, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana ni? Maka jawablah Ifrit. Ifrit minum tu. Ifrit kata, aku boleh. Ifrit ni yang cerdik dari golongan jin. Mujahid kata Ifrit ni adalah golongan jin yang paling tinggi kemampuan dia. Itu dia sanggup tu. Ifrit kata, aku akan datangkan kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri. Artinya duduk ni, sebelum berdiri dah sampai dah istana tu. Hebatnya. Hebat tak hebatnya. Sebelum berdiri. Itu apa Nabi Sulaiman kata, lambat tu. Tak nak ni, aku tak nak paling cepat lagi. Laju lagi. Dan dengan menjaga intan belian di istana tu, jangan jatuh, jangan pecah, jangan apalah. Ifrit tu kata, aku akan jaga. Bawa tu dengan berhati-hatilah maksudnya kan. Lepas tu
Nabi Sulaiman kata ada seorang hamba Allah manusia, nama dia Asyad, rasanya Asad. Maka berkata seorang yang mempunyai ilmu dari kitab. Dari kitab maksudnya dari kalau masa Nabi Sulaiman, Zabur lah kan Nabi Daud tu. Dari kitab, nama dia Asyad bin Bahya. Asyad bin Bahya, dia ni seorang yang dipercayai dan doanya dikabulkan. Dia adalah golongan mukmin dari kalangan manusia. Asyad kata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkelip. Cepat lagi lah, kan? Buka gitu tu, tak ada berkelip, dah sampai dah. Apa nama ni, istana tu. Ni paling cepatlah. Nabi Sulaiman pun naklah ni, tak apa. Boleh, okey. Jadi Asyad ni dia pun dia ambil wuduk. Ada dah masa tu wuduk. Ambil wuduk dan dia baca doa. Satu doa, sikit ya, dua perkataan dia. Ya Zal Jalali wal Ikram. Dia baca doa tu je. Dia ambil wuduk, baca doa tu sebelum dia diangkat istana tu lah. Kan? Kita selalu duduk nyanyi-nyanyi. Ya Zal Jalali wal Ikram, iaitu hai Allah yang memiliki keagungan dan kemurahan. Ikram tu kemurahan. Apabila kala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk kurniaan Tuhanku untuk mencuba aku. Apakah aku bersyukur atau aku mengingkarinya? Ashkuruka itulah. Dia kata, qala hadza min fadli rabbi. Ini semua ni adalah kelebihan daripada Allah memberikan padaku. Ayat tadi lah. Ayat tadi apa ni? Ayat berapa? Ayat 40. Ayat 40 tu. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru an akfur. Ni untuk mencuba aku sama ada aku bersyukur ataupun aku tidak bersyukur. Akfur tu. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Kalau orang tu bersyukur, maka seolah-olah dia bersyukur pada dirinya sendiri. Dan kalau dia berkufur, waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kalau dia kufur, sesungguhnya Allah tu maha kaya lagi mulia. Maksudnya tak jadi apa-apa pada Allah. Dia kufur pun tak ada masalah bagi Allah. Sebab Allah tak ada berhajat pada kita, kan? Dia tak berhajat pada kita. Jadi dia kata innallaha ghaniyyun karim. Jadi kita ambillah doa-doa tu, kan? Ya Zal Jalali wal Ikram. Mungkin kalau kita nak buat sesuatu benda, kita boleh baca ni, kan? Baca bismillah. Sebab Asyad ni dia ambil wuduk, lepas tu dia baca doa ni. Lepas tu barulah dia angkat istana tu. Dah, manusia Asyad ni. Ada setengah pendapat kata Nabi Sulaiman tu sendiri. Dia pun kan dia ada kuasa. Ada setengah pendapat lah kata Nabi Sulaiman sendiri yang angkat istana tu. Sebab mungkin orang lain tak sanggup. Tapi dia kata sini Asyad ni lah.
Seorang mukmin yang beriman dengan kitab dan boleh dipercayai dia. Kita yakinlah dengan kekuasaan yang ada pada dia. Jadi kan surah An-Naml. Dari surah An-Naml. Rupanya besar fadilatnya. Kita faham ayat ini kan perkataan ini kalimat ini kan kalimat memuji Allah ni seronok Allah. Tapi kan kita tak tahu dia punya kekuatan sebenarnya, hidupnya tak pernah sudah tinggi lagi ni. Jadi keinginan Nabi Sulaiman untuk menghatikan singgasana itu semata-mata untuk membuktikan keagungan kurniaan Allah kepadanya. Membuktikan keagungan serta kehebatan bala tentera yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Keagungan dan kebesaran yang ia miliki tidak pernah Allah kurniakan pada seorang manusia pun sebelum dia dan selepas dia. Kurniaan ini tak pernah diberi pada manusia di dunia. Sama ada sebelumnya ataupun selepasnya. Tak ada siapa lah yang menanti ini betul ya? Tak ada. Betul-betul orang Nabi Sulaiman je. sampai sekarang betul ya? Sampai sekarang. Satu masa Nabi Muhammad nak pegang jin, dia nak tu, lepas tu dia teringat, oh Nabi Sulaiman je yang boleh buat. Dia lepaslah jin tu. Jin tu adalah buat salah, mencuri ke apa-apa. Jadi Nabi pegang jin tu dan cuba nak hukumnya. Lepas tu dia pun teringat, oh Nabi Sulaiman je yang boleh lakukan. Jadi tak jadilah. Jadi ini sekaligus menjadikan bukti yang tidak terbantah di hadapan Balqis dan kaumnya akan kenabian dan kerasulan. Kerana kejadian inilah suatu yang mengejutkan dan di luar kemampuan manusia. Bila dah Balqis pergi ke istana tu, dia tanya, Nabi Sulaiman tanya pula, istana seperti ni ke? Tapi Balqis tak kata betul-betul tidak. Mungkin, dia kata. Mungkin istana aku seperti inilah. Dia tak yakin kan? Tak yakin bahawa istana tu istana dia, tak yakin. Sampai gitu. Sebab tak sangka lah kemampuan begitu cepat semua kan. Jadi dia pun kata kemungkinan. Dia jawab dalam surah ni juga lah. An-Naml. Cuba tengok. Okey, itu habis Nabi Sulaiman. Orang kedua. Sabar ni sabar. Orang ni memang kuat. Mesti Balqis lah. Jadi kalau saya pergi kuliah dia kata, kalau kita tengok restoran Sabah, tak saya berjaya tu, dia punya logo tak ada tiang 5, 4 tiang besar. Jadi itu memang menggambarkan negeri Sabah. Sabah tu dia punya tiang besar sangat daripada laut. Jadi orang Puteri Balqis boleh angkat punya beras ke istana. Itu banyak tiang lah, dia tambah lah. Jadi dia kata sebab tu bila Balqis tanya pada menteri kita nak lawan kita, kan dia kata kita lawan, kita kuat, kuat. Dan jadi memang kuat. Tapi lepas tu bersama tunjukkan kekuasaan dia, apa yang dia tak jadilah kan. Sabar. Yalah mula-mula tu Balqis dengan orang dia nak lawan. Nak lawan mana? Nak perang. Sedangkan dia boleh rapat, dia buat di atas laut, ini nak lawan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman buatkan kekuasaan. Sebab dia boleh guna semua tu lah. Jinnya dengan angin pun boleh guna.
Jadi itu menunjukkan kekuasaan bukti kekuasaan Nabi Sulaiman. Jadi tak beranilah terus memeluk Islam. Terimalah sebagai muslimin. Ada dalam ayat kawan tak ingat. Okey, itu pertama. Kemudian orang kedua yang Allah tanya iaitu orang yang menjadi hamba sahaya. Jadi kalau dia menjadi seorang hamba sahaya dan alasannya bahawa dia tak boleh lakukan amal ibadat pada Allah kerana dia seorang hamba. Maka engkau tahu tak, seorang hamba tu ialah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hamba sahaya, kuat beramal ibadat. Tak ada alasan nak kata aku hamba sahaya, aku tak lakukan amal ibadatlah pada Allah. Tak boleh. Nabi Yusuf ni tengok ayat 86 muka surat 245. Cuba tengok. 245. Ayat 86. 245. Tu bawah tu. Nama Ashku Basi ni Nabi Yaakob tu. Nabi Yaakob tu kata dia sungguhnya aku hanya mengadu padamu ya Allah kesedihanku yang sedang ku alami. Kan anak seorang mula-mula Yusuf tak ada. Lepas tu dia minta yang Bunyamin pula. Dia diberi alasan bahawa Bunyamin mencuri, tetaplah Bunyamin tinggal di Islam. Dengan keadaan ini Nabi Yaakob mengadu pada Allah lah. Innama ashku basi wa husni ilallah wa'alamu ma la ta'lam. Dan dia kata Allah sahajalah yang mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Maksud anak-anak dia telah tak tahu. Jadi Nabi Yaakob kata aku mengharapkan daripada Allah tu segala kebaikan. Ibn Abbas kata apa yang kamu tidak mengetahui maksudnya mimpi Yusuf pasti benar. Jadi dia teringat pada mimpi Yusuf dulu tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mewujudkan. Maksudnya Nabi Yusuf tu ada lagi. Tapi tak tahu di mana-mana kan. Ada satu doa Nabi Yusuf ni ayat berapa ni? Lebih pada dalam surah Yusuf. Kalau boleh baca doa tu. Rabbi qad ataitani minal mulk. Nanti kejap. Bukan. Kejap. Sambil kita berdoa yang lain tu, kita tambahlah doa ni. Ni untuk mati husnul khotimah. Ayatnya
151. Yusuf 151. Eh, 101. Ah, 101. Hmm. 101 buku surah 247. Ah, 247. Rabbi qad ataitani. Ayat ni doa untuk kita mati dalam husnul khatimah. Pendek je tapi apa ni memanglah kalau kita mula-mula baca kita rasa panjang lah kan. Tapi kalau kita baca tiap-tiap hari insya-Allah dapat. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengurniakan aku sebahagian daripada kekuasaan pemerintahan dan mengajarku sebahagian daripada ilmu tafsir mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Engkau penguasa dan pelindungku di dunia dan di akhirat. Tu tawafan apa tu anta wali, pelindung aku di dunia dan di akhirat. Kemudian matikan aku sebagai seorang Muslim Islam, wa alhiqni bis sholihin, dan menghubungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Di sini sempurnakanlah ajalku ketika mati itu dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi dengan maksudnya apabila dah berkumpul kembali ibu bapa dia, saudaranya, juga dengan kurniaan yang diberi kepadanya berupa kenabian dan kerajaan, sebagaimana ia menyempurnakan nikmat Allah di dunia, maka Yusuf memohon kepada Tuhannya agar tetap diberi nikmat di akhirat nanti dan diwafatkan dalam keadaan orang Muslim. Dan bersambung ataupun berhubung dengan orang-orang soleh, maksudnya termasuk dalam golongan orang soleh. Jadi dia minta di akhirat lah ni. Mati husnul khatimah tu di akhirat. Sebab kan itu dia kata tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Itu adalah di akhirat. Itu Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf walaupun dia seorang hamba tetap melakukan amal ibadat. Jadi tak ada alasan orang
hamba abdi nak kata aku tak boleh lakukan amal ibadat padamu ya Allah kerana aku seorang hamba. Tak diterima alasan itu. Banding dengan Nabi Yusuf yang seorang hamba tetap melakukan amal ibadat. Bahkan dia dalam penjara pun berdakwah kepada orang-orang dalam penjara itu. Kemudian yang ketiga, siapa yang ketiga? Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa ni miskin. Yalah, dia kan tak ada ayah, tak ada apa dah. Miskin. Nabi Isa ni miskin. Jadi kalau orang kata aku ni miskin, tak dapat melakukan amal ibadat pada Allah, maka tak diterima. Nabi Isa pun miskin, tetap melakukan amal ibadat pada Allah. Miskin dan Isa ni kita pandang dia dari sudut apa ya. Kadang tak ada Harta, rasanya harta pun tak ada dia, tak ada. Yalah, dalam keadaan ayahnya tak ada semua kan. Dengan mak je, lepas tu mak pula ditomah macam-macam, dituduh macam-macam. Sebab kita tahu Maryam tu seorang yang alim, warang, zuhud, tapi tiba-tiba mengandung, tak ada bapa. Jadi kalau kita pun akan tuduh begitulah kan, sebab kita tak tahu sebenarnya. Sebab itulah kita kalau tengok orang dari segi luaran, tak boleh nak kata orang ni jahat, orang ni tak baik, orang ni masuk neraka sebab daripada luaran. Tak boleh. Sebab kemungkinan dia mungkin dia buat jahat mula-mula, lepas tu dia diterima taubat, masuk syurga. Ada satu cerita, ada seorang ulama tu kata, ada seorang ni jahat, sungguh-sungguh jahat. Tak boleh nak kata apa dia ni. Memang jahat, betul-betul jahat. Tiba-tiba dia bagi mimpi pada seorang ulama bahawa dia baik, masuk syurga, semua. Lepas tu ulama tu kata, hairan aku, kenapa kamu jadi begini? Dia pun cakaplah, ada satu doa tu. Kan, doa tu dia kata apa? Allahumma rzuqni taubatan qabla al-maut. Tu doa tu. Wah, apa nama tu? Wa indal maut syahadatan wa ba'dal maut jannatan wa na'im. Jadi kalau kita apa-apa kita baca doa tu, kan mungkin kita tak tahu bila nak mati. Jadi kita baca, insya-Allah kita diterima taubat sebelum kita mati. Allahumma rzuqni qabla al-maut taubatan wa indal maut syahadatan wa ba'dal maut jannatan wa na'im. Pendek ya, 3 benda kan. Kita ingat taubat, syahadah, nak jannatan wa na'im. Itu je. Jadi ulama ni mimpi tu, dia orang ni bagi tahu dia bahawa aku sebelum mati dulu aku sempat bertaubat pada Allah. Sedangkan dia ni jahat, sejahat-jahat lah. Jadi tu dia bagi doa ni kita. Dah nak kau tulis. Boleh.
nak tulis. Ada kain ke tak? Tak ada kita pun. Kalau tulis kan Okey. Doa kata doa tasbih Rasulullah. Doa tasbih Rasulullah. Dalam Zoom ya, sama kerja Zoom dekat. Kepala kepala Ya. Sudah nih. Tasbih Rasulullah bertambah sebelumnya. Satu-satu supaya senang dapat ingat. Kita dan mengenai para imam ini nikmat yang ada dalam syurga dan kita juga. Dan baca Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali satu waktu solat. Allahumma inni as'alukal jannah.
Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah ya. As'aluka. Kalau yang Minta. doa Sebelum kita bukan jodoh semua yang dah lalu-lalu. Allahumma inni as'aluka jannah. Dan itu yang kita lakukan. Asyhadu an la itu pun juga. Itu pun okey juga kan, kita minta syurga dan kita minta jauhkan daripada Ataupun tasbih malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullahaladzim nas'alukal jannata wa na'udzuka minan nar. Itu pun boleh juga. Nih syahadatan. Kesaksian. Kesaksian. Syahadat. Mari kami tasbih hari Khamis selepas zuhur. Jadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Tasbih para malaikat ataupun istighfar para malaikat hari Khamis selepas zuhur. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nas'aluka. Nabi Isa tak ni kan? Orang miskin jadi kalau kita lihat dia macam mana dia jadi miskin. Kalau tertinggal satu tertinggal ni yang syahadat untuk hari Khamis. Sekali lagi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Minta syurga jauh daripada neraka. Dia kalau syurga kita minta ni kan, dia akan doa pada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, berilah pada orang ni syurgamu. Dia duk minta sangat ni kan. Itu yang dipanggil istighfar para malaikat. Tasbih hari Khamis. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah Nas'aluka nas'aluka jannah. jannah
wa na'udzu bika minan nar. Jauh. Minan nar. Dah, dapat. Dapat dah ni. Dapat. Okey. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Okey, jadi Nabi Isa tadi kita lihat macam mana dia kata setelah Maryam melahir Nabi Isa, dia pun bawalah Nabi Isa tu mengandung, lalu dia lalu pada kaum dia, kaum dia kata apa? Kamu ni dari keturunan yang baik-baik. Macam mana boleh jadi begini? Jadi seorang macam berzina lah kan. Maka Maryam pun mengisyaratkan tunjuk kepada Nabi Isa. Kamu tanya Nabi Isa lah, Maryam berpuasa. Tak boleh cakap. Jadi puasa daripada cakap. Tak boleh bercakap langsung. Jadi dia tunjuk pada Nabi Isa. Bertanyalah budak tu. Lepas tu orang tu kata, macam mana aku nak tanya budak ni? Kecil. Macam mana aku nak tanya seorang yang bayi dalam dalam buayan. Maka Nabi Isa pun kata, dia kata apa? Wahai Nabi Isa kata ayat surah Maryam tu. Cuba tengok surah Maryam. Ayat berapa? Surah Maryam. Jadi orang kata, wahai saudara Harun, maksudnya Harun saudara Musa itulah. Maryam termasuk anak keturunannya. Bukanlah saudara adik-beradik, tapi seketurunan. Jadi macam kalau kita kata seorang Melayu, salah seorang daripada orang ni orang Melayu. Gitu sebenarnya. Jadi dia kata Maryam ni termasuk pada Harun. Jadi macam seolah-olah dia ni hampir kepada Nabi Harun, saudara Musa tu. Dari segi ibadat, dari segi melakukan amal ibadat pada Allah. Tu yang dikatakan dia ni sebagai Harun. Sebagaimana dikatakan pada kabilah lain macam Tamim, wahai seorang Tamim, engkau adalah salah seorang daripada Bani Tamim. Katakan dia ni Tamim. Jadi Maryam pun Harun. Jadi sebahagian daripada keluarga Harun. Jadi kabilah Harun. Ada orang berpendapat bahawa Maryam dinisbahkan kepada seorang yang soleh, yang sangat, dan nama Harun tu, maka Maryam digandingkan dengannya dalam ketuhanan dan ibadat. Itu dari segitu, bukan kata adik-beradik betul-betul. Surah Maryam muka surat 307. Tidak. Ayat 30-31.
Tu isyarat tekan kepada dia. Qala inni abdullah. Jadi Nabi Isa masa tu dia sedang menyusu mak dia tu. Tiba-tiba apabila mak dia kata gitu, dia pun terus bangun. Buang susu daripada susu mak dia tu, terus bangun. Berdiri di sebelah mak dia. Berdiri lagi. Kecil. Mukjizat Allah kan. Lepas tu dia kata apa? Ini Abdullah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-shalah wa zakat ma dumtu hayya. Pertama Abdullah, dan atani al-kitab. Padaku kitab Injil. Lepas tu waja'alani nabiyya. Aku ni dilantik menjadi nabi. Waja'alani mubarakan. Dan menjadikan keberkatan sekitarnya tu. Sekitar dia, dan dia berwasiat dengan menyuruh sembahyang dan mengeluarkan zakat. Sama dia hidup. Madum tu hayya. Dia ada beberapa orang kanak-kanak, tapi saya nak cari hari ni tak jumpa. Dia ada 10. Ada dah sebagi tu biasa 10 kanak-kanak di dunia yang boleh bercakap semasa kecil. Pertamanya Nabi Isa ni, Nabi Muhammad. Lepas tu anak Masyitah yang dia suruh mak dia terjun tu. Lepas tu saksi Juraj. Tahu tak Juraj? Juraj tu seorang yang abid, yang melakukan amal ibadat, sentiasa melakukan amal ibadat. Tiba-tiba mak dia pergi panggil dia, tak jawab. Yalah dia duduk tengah semayang tak apa kan, tak jawab. Jadi mak dia doa ke dia, mintalah anak aku ni fitnah. 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 Lepas tu tiba-tiba ada seorang perempuan mengaku bahawa Juraj ni lakukan zina pada dia. Sebenarnya orang lain. Itulah anak kecil tu jadi saksi bahawa bukan Juraj melakukan zina tu. Penggembala kambing. Lepas tu siapa lagi? Isa Muhammad, anak Masyitah, saksi Juraj. Tak ingat. Kalau ada jumpa tu, cari saya jumpa dalam buku tu. Yalah, ada 10. Macam juga 10 benda tak musnah. Waktu kiamat tu. Termasuk syurga, neraka, aras, apa semua tu, kalam. Apa lagi? Roh. Tu antara benda-benda tak musnah. Tidak ikut sama. So inilah 10 kanak-kanak tu. Cuba cari. Saya nak cari. Jumpa mana buku tu. Ada buku tu tapi nak mencari tu. Nak ni. Tak jumpa lagi, nantilah. Kalau jumpa saya bawa. Okey, jadi itulah Nabi Isa. Dia mengaku dia Nabi, dia dapat kitab, dia apa tu? Abdullah. Dengan kata Abdullah tu maksudnya dia ni bukanlah anak Allah. Yang dia kata dia tu anak Allah kan, menafikan bahawa dia anak Allah. Dia tu Abdullah, hamba Allah. Lepas tu habis Nabi Isa. Keempatnya ialah
sakit. Kalau kita sakit, tak ada alasan nak kita kata, aku tak lakukan amal ibadat padamu ya Allah. Aku sakit. Demam, tak turun katil. Tak bangun-bangun. Sakit pinggang, sakit lutut. Macam Pepsi. Nak rokok tak ada. Itu nama yang saja. Betul tu rasa tahu. Kalau bila kita macam boleh dosa ni, itu dia terlintas. Allah barang. Tapi kan dia macam saya kalau Allah hapus dosa. Sujud bukan bangun tu yang tak boleh nak duduk betul. Yang kena gitu. Saya cuba juga nak sujud tu memang boleh sujud. Tapi bangun tu nak duduk antara dua sujud, nak duduk tahiyat tu gitu lah. Seksa. Ada satu lagi terbengkok tapi nak tegak. Saya tu tak ada masalah. Tapi ikut je lah apa yang kita boleh kan. Saya kalau di rumah tu saya cuba-cubalah nak sujud, nak duduk. Tapi gitulah duduk gini. Tangan ni sorry. Menekan. Lepas tu nak bangun pun menekan yang ni. Baru boleh bangun. Seksa dah sebenarnya tapi kalau duduk sama okeylah. Kalau kita berjemaah, kita ni jadi macam orang apa pasal ustaz ni macam Tuhan, jadi kita macam tak boleh nak kejar kan. Orang nombor ikut ni kita telah betul. Kalau kita sakit ada 4 perkataan tu. Kita baca, insya-Allah mati kita dalam iman. Senang je dia la ilaha illallah. Mula-mula la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kita selalu duk baca doh tapi tak tahu kan kegunaan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Itu yang keempat la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Api neraka tak makan ni. Kita baca doa ni, api neraka tak makan. Sekali terang La ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ada doa berkata Tak ingat. Betul. Yang ketiga la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi dialah kerajaan dan kepujian. Yang keempat la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Semua ni benda-benda ni kita duk baca doh. Tapi baca dah selalu dah. Kita sakit dah, dia kata kalau kita sakit sesuatu penyakit, apabila kita baca tu dia membawa kepada mati tu mati husnul khotimah. Kalau kita tak sakit
Kenapa tak boleh nak baca? Maksudnya dia sama berbanyakkan. Baca je lah. Baca je lah kan. Mungkin makan itu umi, Bu. Nanti faham sendiri je. Boleh kan nak suruh saya tulis tak? Ini tak dipanggil. Ada lagi masa macam jadi lah kan bagaimana kita kaki disimpai keluar balik lagi kesor jarak-jarak boleh dia gitu kalau masih apa ni tahbir tu dia berdiri lah lepas dia duduk dia duduk dah kaki saya keluar dia nak lipat. Nabi Ayub ni dia kaya mula-mula kaya, banyak anak, tapi diuji oleh Allah. Iblis syaitan lah yang membuatkan dia pertama dia ambil anak-anak tu dulu. Jadikan anak-anak tu mati habis. Lepas tu yang kedua harta benda dia, tanaman apa semua musnah. Lepas pada tetap juga dia amal ibadat tu. Jadi iblis ni kata, tak boleh jadi. Aku ambil anak dia, aku ambil harta dia. Tetap dia beramal ibadat pada Allah. Jadi akhirnya dia cuba kepada diri Nabi Ayub tu sendiri. Sakit dia tu sakit apa? Bukan kulit dia bukan. Apa panggil? Udih tu benar. Apa ni? Apa yang kita kata di sekarang ni? Bukan kusta. Pakai egg tu. Bukan yang biasa ni. Kasih apa? Kanser. Hello? Halo, kanser ya? Saya bukan. Bukan kanser. Ya, kanser ya. Ya betul. Kanser. Jadi kanser dia kena. Tapi Nabi Ayub ni dia punya baik tidaknya ulat yang turun daripada penyakit dia tu dia ambil letak balik. Putih dia letak balik. Sebab dia kata tu rezeki ulat tu. 40 tahun. Bukan sekejap. 40 tahun sakit tu. Sehinggalah apa ni doa dia kan wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahim. Kita kata sembuhlah ya Allah, aku ni sakit, sembuhlah. Dok, dia tak kata gitu. Ayat tu apa ingat. Tak perasan pula dah buat. Dalam khusus lah ada Anbiya. Anbiya atau surah Al-Qasas. Anbiya, saya cuba cari Al-Anbiya, cari dalam Qasas. Ustazah. Saya keluar dulu ya Ustazah. Ya. Okey. Boleh. Ustazah, saya nak beritahu. Ustazah dah tahu ke Cik Minah tak sihat? Isteri Ustaz Wan Sulaiman. Tengok jugalah. Kat rumah. Oh, nak pergi rumah dia ke? Nak pergi tapi tak tahu lagi nak pergi bila. Saya dah pergi tengok dah sekali. Ya. Tak boleh bangun lah. Memang tak boleh bangun dah sekarang.
Kalau Ustazah, kalau okey. saya nak pergi, saya Kalau maklum saya Kak Ustazah. Okey, Ya, okey, ibu. okey. Okey, saya keluar dulu Ustazah. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun nak keluar dulu Kalau kita Ustazah. kalau apa tiga dua 9. Ayat yang ke-86. Dengan ayat satu lagi itu ayat yang ke-89. Apa? 9. Apa 9 itu doa Nabi Zakaria. Zakaria. Jadi dia kata Ayub iznada rabbahu, dia seru pada Tuhan dia, anni massan yadur, aku ni terkena kemudaratan. Dia tak kata aku sakit, aku terkena kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah yang maha mengasihani daripada segala mengasihani. Tu dia kata dia malu minta. Malu nak minta supaya Allah sembuhkan penyakit dia. Cuma dia kata begitu je. Kan? Ayat 83. Ingatlah peristiwa Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Ditimpa penyakit. Dia tak kata aku sakit. Sekarang ialah ditimpa penyakit. Tapi dia minta kata sedangkan engkaulah yang maha pengasih daripada segala pengasih. Taklah kata sembuhlah ya Allah. Kan dia Nabi. Tapi dia tak minta, dia malu. Bagi maklumat. Dia bagi Itu pun maklumat. nama di dasar isteri dia kan. Jadi mengadu. Mengadu je. Sebab dia kata dulu kita kan sihat. Jadi sekarang ni je baru ditimpa sakit. Jadi malu lah nak minta. Macam kita lah dulu Allah boleh berjalan situ, jalan sini. Macam-macam perginya. Lepas tu sekarang ni lah barulah sakit lututnya. Jadi Nasib baik tempat jalan. sempat pergi mana-mana. Itulah namanya Allah bagi jalan-jalan. Lepas tu cukup. Tak boleh jalan dah. Cukup. Alhamdulillah lah. Saya pun dah sempat pergi-pergi semua-semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu, Suami saya kata, nak di mana lagi? Ada masih dah duduk. Salji dah balik. Salji dah balik dah. Nak mana lagi? Apa ni hujan dah tinggal dah. Panas dah tinggal dah. Tenggelam mandi pun dah. Apa lagi? lepas tu ada hak dia apa? Urkutus. Mana? Urkut biri jelika. Dia hentak kaki dia yang jadi ubat tu. Dia hentak kaki dia di tanah, keluar air. Air tu dia buat mandi dan dia minumlah. Urkut biri jelika. Dalam Qasas tu. Dia dua tu kan nabi-nabi ni cita-cita doa nabi-nabi ni dalam Al-Anbiya dan Al-Qasas. Tengok Al-Qasas. Tengok Al-Qasas. Kata jujur ni insya-Allah minaqolin yang saya bukan kalau kita nak kaitkan dengan peristiwa ingat
jadi suku. Oh, Nabi Ayub ke? Tak jumpa pula urut Allah. Kalau baca Quran tu ada je dia muka surat ni. Bulan ni bawa lagi. 38 Al-Qasas. Tu yang kita ambil apa nama? Kita jadikan air tu penawar, buat mandi dengan minum. Daripada situlah, daripada kisah Nabi Ayub ni. Urut tu. Buat air tawar. Tawar. Nanti kalau tak jumpa, apalah saya cari. Rumah nanti. Okay. Tak jumpa lah. Dah pukul 10 dah ni. Habis 4 tu je. Pak kisah tu je. Dan dah. Bos semua seperenggan je. Ini dapat amal tadi. Kita tambah situ boleh? Habis sampai situ. Pukul 10 dah ni. Nanti kan ada orang nak pergi mana-mana dah. Nanti kita sambung orang solehin tu. Tapi ayat-ayat selepas ni tak adalah belik-belik sangat. Kalau dulu ni kan belik-beliknya ya Allah. Jari pun susah. Jadi sampai muka surat 276 juga. Perenggan tadi satu perenggan je habis. Satu perenggan. Satu je. Satu selok tu je. Tak apalah kan. Empat orang Nabi dibandingkan. Yang pertama apa? Nabi Sulaiman kaya raya. Lagi yang kedua tu Nabi Yusuf hamba abdi. Nabi Yusuf miskin. Yang ke Ayub sakit. Jadi kita boleh contoh orang-orang ni kan. Contoh-contoh yang boleh menjadikan kita lebih kuat dan lebih tekad untuk beramal ibadat pada Allah. Tak ada alasan. Nak kata itu tak ada. Okey, kita akhir kita baca doa ni lah. Supaya kita boleh baca. Kan? Jah tak ada. Jah tak ada dah. Ada dah. Ambil. Tak apa, bagi dia 2 supaya dia belajar dengan anak dia. Ni ada dah. Mana tak apa ambil dia. Jalan. Alah. Jalan dekat tu. Lepas ni tak patut buka lah. Dia macam nak lebih caca. Lebih caca. Itulah kita.
Okey, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya aziz, khallisna minal waba. Ya Allah, ya amana, ya amana, ya amanu, ya amanu, ya azizu, la yudham, la ya hayyu ya qayyum, la yanam, khallisna minal waba. Ya Allah, ya amanu, ya amanu, ya amanu, ya jabbar, ya ghaffar, ya sattar, khallisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-amanu, al-amanu, ya dzan ni'matas sabirah, wa dzal karamati zahirah, wa ya dzal hujjati baligah, khallisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-amanu, al-amanu, ya qaimu la yazulu, ya zakiru la yansa, ya baqi la yafna, khallisna minal waba. Ya Allah, al-amanu, 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 ya hayyu ya yamut, ya samadu, ya samadu, la yaqamu, la ghaniyu, la yaftakiru, khallisna minal waba. Ya Allah, al-amanu, 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 ya man huwa fi sultanihi qawiyyun, ya man huwa fi zatihi qawiyyun, ya arhamu min kulli rahim, ya a'lamu min kulli alim, khallisna minal waba. Ya Allah, al-amanu, 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 ilahi yahrabus asuna, ya man alaihi yatawakkalul mutawakkilun, ya man ilaihi yalja'u allaji'una, ya man ilaihi yafza'u muznibun, yafza'ul muznibun, khallisna minal waba. Ya Allah, al-amanu, 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 as'aluka bi asma'ika ya alimu, ya da'imu, ya hakimu, ya saburu, ya wadudu, ya syakuru, khallisna minal waba. Ya Allah, al-amanu, 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 ya khaliqun nuri, ya nur, ya nurin nuri, qabla kulli nur, ya nuru ba'da kulli nur, ya nuru fawqa kulli nur, ya nuru kullan nur, khallisna minal waba. Ya Allah, al-amanu, al-amanu, ya sami'u, ya badi', ya rafi', ya wasi', ya hafiz, ya muqit, ya mujib, khallisna minal waba. Ya Allah, al-amanu, 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 ya arhamar rahimin, khallisna minal waba. Allah tak nampak pula di bawah. Ada tak nampak? Enggak. Oh, ni ada. Ni. Ya Allah. Tak ada. Tak nampak juga. Dah tu nampak tak? Jawab. Sallallahu. Jawab ya. Okey. Jawab aja situ Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana minkum wa minna taqabbal ya Allah. Okey nah. Fat. Assalamualaikum Fazila. Saya dah kelas kot. Tadi dah kita.